المرسلين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar, Ustaz jemputan untuk kuliah Isyak kita pada malam ini bagi mengisi slot pengajian begini kisahnya Nabi Adam. Juga diucapkan kepada yang berusaha Puan Pengurusi Gemma Nur Iman, Puan Hajar Rosniyati Mansur dan juga kepada semua jemaah yang telah berada di talian Google Meet untuk kuliah pada malam ini. Syukur Alhamdulillah, sesungguhnya dengan izin Allah juga kita dapat bersama lagi dengan Ustaz untuk terus berkongsi ilmu, insyaAllah. Bagi memberkati majlis, mohon Ustaz pimpin dan buka majlis kita ini dengan umur kita. Dan kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, dan juga kepada semua muslimin dan muslimat yang masih hidup dan yang telah pergi mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga perkongsian ilmu bersama Ustaz sebentar lagi adalah memberi banyak manfaat dan barakah kepada kita, insya-Allah. Dengan ini dipersilakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina. Wa syafi'ina wa zukhrina. Wa maulana. Wa qudwatina. Muhammadinil Mustafa. Sallallahu alaihi wasallam. وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا مقلب القلوب. Ya Allah, Kaulah ya Allah yang boleh membolak balik hati-hati kami. Thabbit qulubana ala dinik. Ketetapkan hati kami pada malam ini di atas landasan agama Islam. Allahumma ya musarrifal qulub. Ya Allah, Kaulah ya Allah yang boleh mengubah hati-hati kami. Sarrif qulubana ala ta'atik. Kau ubahlah hati kami daripada hati yang penuh kelalaian kepada hati yang penuh ketaatan, daripada hati yang penuh hasad kebencian kepada hati yang penuh rahmat dan kasih sayang. Allahumma ftah alaina hikmatak mansyur alaina, dan limpahkan kepada kami ya Allah min khazain, dari segala sudut khazanah rahmatika, rahmat kasih sayang kepada kami ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah dengan segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Moga-moga menjadikan kita semua orang-orang yang senantiasa dapat bersyukur. InsyaAllah, alhamdulillah. Masuk lagi dalam bab yang lepas, kita menceritakan tentang bisikan bab yang ke-35, iaitu bisikan iblis. Iblis ni suka membisikkan, menyebabkan aurat Nabi Adam dan Hawa ini diperlihat, iaitu
Iblis ni menyebabkan aurat Nabi Adam dan Hawa diperlihat. Jadi dalam ayat Quran ini sebenarnya macam mana cerita dia sebenarnya? Macam mana yang dikatakan aurat yang terbuka tu sebenarnya maknanya apa? Adakah maknanya bila dia makan buah tu aurat tiba-tiba terbuka, ataupun sebelum ni aurat tertutup dan sebagainya? Bagaimana masalah cerita tersebut? Sebenarnya Al-Quran kata, iaitu فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. Menceritakan maksud setelah itu, maka syaitan membisikkan hasutan kepada mereka supaya dapatlah dia menampakkan aurat mereka yang sekian lama tertutup dari pandangan mereka. Dari pandangan mereka. Jadinya, bila kita ceritakan tertutup dari pandangan mereka ni, kita tengok dulu. Kan? Maksudnya, adakah lepas dia makan, aurat tu terbuka? Jadi, iaitu untuk iblis, dia kata untuk iblis ini menampakkan aurat mereka. Jadi, iblis ni dia nak suruh masukkan kepada apa, supaya orang Adam ni menampakkan aurat-aurat mereka tu. Makna dia apa sebenarnya? Kita buka sedikit dalam bahasa Arab, dari segi Arab dia, iaitu huruf lam. Yang ini ketika mana disebut liyubdiya lahuma. Lam itu dalam perkataan liyubdiya itu adalah lamut ta'lil, iaitu lam untuk, maksudnya untuk. Untuk maksudnya li itu adalah untuk. Liyubdiya maknanya untuk membuka. Untuk dikata untuk mereka itu dapat menampakkan liyubdiya lahuma mawuriya, apa yang tertutup. Apa yang tertutup. Sebab itu dikata bahawa apabila disebut tentang untuk menunjukkan sebab ataupun sebab, ayat selepasnya menjelaskan sebab iblis berbisik kepada mereka berdua dan menerangkan tujuan daripada perbuatan tersebut. Maksudnya iblis berbisik kepada mereka berdua menerangkan tujuan daripada perbuatan tersebut. Dia membisikkan hasutan mereka supaya dapatlah ia menampakkan aurat mereka. Jadinya seperti yang disebutkan sebelum ini, tak faham tak apa, kita terus je. Seperti yang disebutkan sebelum ini, misi besar ataupun tujuan besar iblis ni yang asalnya adalah untuk mengeluarkan Nabi Adam dan Hawa daripada syurga. Tu je sebenarnya misi dia. Tapi dia buatlah bermacam-macam cerita. Datangnya beginilah, makan buah larangan lah sebagainya daripada syurga, sebagaimana yang disebut di dalam ayat ini. Faqulna ya Adam inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Wahai Adam, kami berfirman, wahai Adam, sesungguhnya iblis ini musuh bagimu dan isterimu. Dan oleh itu, dikata, janganlah ia menyebabkan kamu berdua, yakni Adam dan Hawa, terkeluar daripada syurga. Kerana yang dengan demikian nanti engkau akan menderita. Engkau akan menderita. Okey, jadinya, fawaswasa lahuma syaitan, sementara ayat ini, liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima, iaitu dia kemudian mewaswaskan atau membisikkan kepada Adam dan Hawa itu, kan, kepada mereka itu hasutan supaya mereka dapat untuk penyebab dia apa? Untuk. Itu sebab tu li itu maknanya untuk menampakkan aurat mereka. Untuk menampakkan, liyubdiya ni untuk menampakkan aurat mereka, mawuriya, apa yang telah tertutup. Maksudnya apa yang telah tertutup. Bukan ditutup, tertutup. Maksudnya memang asal memang dah tutup dah. Dari pandangan mereka, daripada pandangan mereka. Okey, kita kembali balik. Menyebut tentang bisikan dan hasutan syaitan, jelaslah tidak ada sebarang percanggahan. Ini sedikit ilmu nak kena sedikit poin yang penting. Jadi ada sedikit perbahasan ulama, jadi benda ni agak sedikit rumit. Jadi kena fokus betul-betul. Kan? Jadinya menyebut tentang bisikan dan hasutan syaitan, jelaslah tidak ada sebarang percanggahan antara kedua-dua ayat ini. Sebab matlamat syaitan, atas pertama untuk jangan kamu termakan hasutan supaya kamu dikeluarkan daripada syurga. Tapi yang kedua, syaitan tak pernah sebut pun suruh keluar. Syaitan tak pernah hasut sampai keluar. Syaitan cuma hasut supaya makan buah larangan. Jadi sebenarnya kedua-duanya sebenarnya sama. Disuruh makan buah itu supaya Nabi Adam ini terlihatlah aurat mereka dan kemudian dikeluarkan daripada syurga juga. Jadinya justru matlamat utama syaitan adalah untuk mengeluarkan kedua-dua mereka daripada syurga. Yang itu memang sepakatlah.
Dan antara cara dan jalan untuk mencapainya adalah dengan mendedahkan atau menampakkan aurat mereka berdua. Jadi kalau nak suruh mereka ni keluar daripada syurga, lakukan dan mencapai misi kecilnya ini lalu bisikannya, maka ia sebenarnya telah berjaya mencapai matlamat atau misi besarnya, iaitu mengeluarkan mereka daripada syurga. Ini sedikit tutur jalur dia. Makna yubdiya maknanya menzahirkan dan mendedahkan. Untuk menzahirkan dan mendedahkan. Perbuatan ini berkaitan dengan Nabi Adam. Maksudnya syaitan membisikkan dia supaya untuk Adam berkaitan untuk menzahirkan ataupun mendedahkan aurat. Maksudnya benda ni adalah cerita pasal Adam. Kan? Pasal Adam. Maksudnya yang mendedahkan tu Adam lah. Tetapi maksudnya cerita dia fokus pada Adam dan Hawa. Tetapi makna mawuriya yang tertutup itu menceritakan tentang fokus pada aurat. Apa yang tertutup? Aurat. Jadi faham? Iaitu Adam yang membuka dan Hawa yang mendedahkan apa yang tertutup. Dan tutup dia apa? Aurat. Jadi mawuriya itu yang disembunyikan, yang ditutup. Kata kerja ini juga sebenarnya hanya berkaitan dengan mereka berdua, tetapi perkataan wuriya adalah kata kerja, kata lampau yang bersifat pasif dengan kedua-dua huruf, manakala kata kerja, kata lampau yang bersifat aktif. Okey, ini sebenarnya kalau kita melihat kan, dari makna kalau melihat daripada dalam bahasa Melayu, saya pernah cari yang lepas. Okey, kata apa makna kata aktif? Dia kata perbuatan mawuriya ini, dia beza dia apa tau? Dia kata perkataan mawuriya yang ditutup. Dia kata bukan mawara. Dia kata mawuriya. Bermakna kata pasif. Berkata-kata pasif. Kalau wara, makna asal dia kata kalau kata pasif. Maksudnya dia kata pasif, bukan kata aktif. Apa makna pasif dan aktif? Kita tengok. Dia menyebut tentang, kalau kita tengok, okey, ayat contoh. Contoh ayat, okey. Kata aktif. Ayat aktif. Yang ni ayat pasif. Okey. Gini. Ayat aktif macam ni. Sama je. Ali membaca buku. Ni kata aktif. Ni kata aktif. Ataupun disebut aktif lah, dalam bahasa Arab pun aktif juga. Maksud kata aktif adalah Ali membaca buku. Jadi kat sini, kata aktif ini adalah Ali sebagai pelaku. Kata kerjanya translate itu adalah membaca, kata kerja fa'al, dan objek maknanya buku. Maksudnya ayat aktif ini mengutamakan pelaku dia. Maksudnya saya sedang membaca buku. Maksudnya ayat tu aktif kerana telah mengutamakan saya sebagai pelaku. Maksudnya aktif ayat tu. Tapi kalau pasif, buku itu dibaca oleh saya. Boleh faham tak? Saya nak terangkan sedikit lah dalam bahasa Arab dia. Kalau maksudnya, buku ni kena bersepah. Buku tu Humairah baca tadi. Kan? Buku tadi Humairah baca. Kita nak fokus pada Humairah ke pada buku? Kenapa bersepah sama baca buku ni? Buku tu dibaca oleh saya. Maksudnya kita fokus pada buku. Jadi tu pasif. Ini dalam kalimah bahasa Melayu. Dan juga kalimah bahasa Arab. Okey. Jadinya kat sini, bila Allah menyebut tentang aurat itu dibuka, maksudnya kata tu pasif. Sebab yang nak difokuskan aurat yang dibuka oleh Adam. Bukan Adam yang membuka aurat. Dia punya perkataan begitulah. Boleh faham tak? Dari segi... Sekejap Okey, jadinya kemudian dikata berkaitan makna mawuriya yang disembunyikan ditutup, kata kerja ini juga berkaitan dengan mereka berdua. Iaitu perkataan wuriya itu adalah kata kerja lampau yang bersifat pasif. Walaupun berdua ni katanya adalah diceritakan yang ditutup itu, tertutup itu. Dia ceritakan yang tertutup itu bukan sebab memang kerana mereka berdua juga, kerana Adam dan Hawa yang aurat yang tertutup, tapi lebih kepada Allah sebut kata pasif mawuriya, iaitu yang difokuskan kepada aurat yang dibuka. Aurat itu dibuka oleh saya, contoh kan.
Aurat itu dibuka oleh, macam artis membuka aurat. Maksudnya artis tu buka aurat. Tapi aurat itu terbuka disebabkan artis tu. Kan dah lain. Kita fokus pada aurat tu. Jadi Allah nak letak fokusnya adalah pada aurat. Bukan pada Adam dah. Pada Adam. Tapi nak fokus dulu, yang iblis nak fokus adalah aurat itu mesti terdedah. Terdedah. Jadi itu kata pasif. Nak faham benda ni pun agak berbelit sikit. Okey. Jadinya makna ayat asal Allah, maknanya sebenarnya cerita dia daripada ayat itu. Asalnya ayat Allah itu ialah Allah telah menutup aurat Nabi Adam dan Hawa. Maksudnya bukanlah aurat itu bukanlah Adam yang tutup, tapi Allah yang asalnya memang telah menutup aurat itu. Kemudian syaitan ingin mendedahkan dan menzahirkan aurat yang mereka berdua tutup itu. Mereka berdua tertutup. Jadi kat sini, fokus dia kenapa berbelit-belit tafsiran tadi, nak cerita tentang makna ayat tu. Maksud kat sini, ayat cerita dia, aurat tu memang dah ditutup oleh Allah. Bukannya Adam. Yang nanti aurat itu nak maknanya yang tertutup. Ayat pasif. Maksudnya bukan Adam, walaupun berkenaan dengan Adam aurat tu, tapi aurat itu tidak ditutup oleh Adam, tapi ditutup oleh Allah. Cuma Allah nak fokuskan aurat itu yang tertutup sebelum ini. Ma wuriya fi'lul madhi. Sebelum ini lagi aurat itu memang tak pernah terbuka. Jadi apa maksud dia? Apakah makna perkataan sawatihima selepas itu adalah kata jamak bagi perkataan sawah. Perkataan ini bermaksud aurat itu dengan perkataan jamak. Lagi pening. Dari pandangan mereka itu, tapi dalam perkataan jamak. Jadinya, bila perkataan ini bermaksud aurat, sawah ni bermakna, perkataan ini bermaksud aurat yang mana apabila disengaja didedahkan, ini yang merupakan satu perbuatan yang buruk bagi lelaki maupun perempuan. Mereka berasa malu untuk menampakkannya, bahkan mereka berusaha sedaya upaya untuk menutup dan menyembunyikannya. Aurat Nabi Adam dan Hawa ditutup kedua-duanya. Perbuatan menutup aurat ini telah pun diilhamkan oleh Allah. Dan merupakan perbuatan yang khusus. Maka syaitan mahu mendedahkannya dan menampakkan kepada mereka aurat tersebut. Sebenarnya perintah ini memang telah khusus bagi Adam. Maksudnya memang telah diilhamkan bagi Adam sebagai fitrah. Nak tutup. Sebagai perbuatan menutup aurat ini telah diilhamkan oleh Allah dan merupakan perbuatan yang khusus di syurga je. Nanti dulu kita cerita di syurga dulu. Maka syaitan mahu mendedahkan dan menampakkan aurat kepada mereka. Okey, cerita poin dia. Masuk kedua. Ayat ini yang bermula dengan huruf jar lahuma. Maaf, sebab tu saya kata benda ni agak sedikit rumit untuk memahaminya. Tapi kita kena faham dari konteks dulu. Kemudian saya baru khulasah. Kemudian dikata huruf jar lahuma dan juga anhuma menunjukkan satu makna khusus dalam ayat ini. Pertama anhuma, kedua lahuma. Okey. Dan kemudian dikata apa dia? Iaitu untuk menghuraikannya kami akan menangguhkan perbahasan tentangnya sehingga kita sampai pada bab yang menceritakan tentang penampakan aurat Adam dan isterinya sejurus selepas mereka berdua memakan daripada pokok yang dilarang. Pokok yang dilarang. Okey. Jadinya, bila kita menyebut ayat ini, kita akan tengok bahawa tujuan syaitan menampakkan aurat manusia. Jadinya, tujuan sebenarnya, kita nak tengok last kali belakang lah, macam mana cara dia. Dan macam mana modus operandi dia. Sebenarnya, aurat memang telah tertutup sekian lama. Cuma, bagaimana iblis ini nak membuka aurat mereka yang sekian lama tertutup, sedangkan apa makna yang selepas makan je buah larangan tu, aurat terbuka. Jadi kan, tujuan pertama sekali dimasuk pula dalam bab tujuan ni. Dimasuk dulu tujuan syaitan menampakkan aurat dulu. Barulah masuk dalam bab lain. Okey, masuk dulu. Kemudian, Dr. Salah ni masukkan tujuan dulu. Lepas tu baru cerita apa dia punya sebab dia. Macam mana cara, apa dia punya cara penampakan aurat itu. Adakah penampakan aurat itu sebenarnya memang maksudnya aurat tu terbuka, tiba-tiba bogel, ataupun makna dia adalah dulu dia tak kenal pun aurat dia. Maksudnya Adam ni macam anak-anak yang kecil yang tak tahu pun aurat. Mereka anggap kemaluan tu macam tangan dia. Macam budak umur 2 tahun, dia bogel keluar pun dia tak rasa itu aurat. Tapi bila mana dia makan buah tu, baru Allah letak rasa malu dan dia punya dia tahu, oh ini aurat. Kan? Oh ini aurat. Okey, jadi lepas tu, oh begitulah kisah Adam kan. Jadi kita tahu, oh macam tu rupanya. Jadi kemudian kita awalkan dulu tujuan
syaitan menampakkan aurat. Allah tak sebut iblis tau dalam bab ni, Allah sebut syaitan. Allah terus fokus pada sifat iblis, iaitu syaitan. Sebab tu bila kita cakap orang kita namakan sebut manusia, orang tu. Tapi bila menyampah penjahat tu, kita tak fokus pada nama orang tu dah. Nama kita sebut orang Ali, kita sebut kita sebut nama tok Along tu lah. Lepas tu kita sebut si penjahat tu. So kita sebut nama sifat dia lah. Jadi begitulah Allah menyifatkan nama dia sebagai penjahat tu, syaitan tu. Syaitan, tak sebut nama iblis dah. Ketika Allah nak tanya confirmkan iblis ni sesat ke, Allah sebut iblis. Tapi kalau dalam bab dah hasud iblis, dah hasud Adam, Allah tak gelar iblis dah, Allah gelar penjahat, syaitan. Syaitan tu maknanya syaitana, yang jauh daripada kebaikan. Jadi tujuan syaitan menampakkan aurat mereka, sesungguhnya motif syaitan, dia kata, yang jahat itu, yang menampakkan dan mendedahkan aurat yang ditutup dan dipelihara daripada terdedah adalah untuk menunjukkan bahawa kepada kita bahawa perbuatan tersebut merupakan permulaan untuk membawa misinya yang berbau lucah dan menjijikkan dalam kehidupan manusia. Hal ini dinyatakan sebagaimana dalam firman Allah, fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Setelah itu maka syaitan membisikkan hasutan kepada mereka berdua supaya dapatlah ia menampakkan aurat mereka yang sekian lama tertutup dari pandangan mereka. Syaitan, iblis ni dia tengok je aurat Adam ni tertutup. Selagi mana aurat tu tertutup, dia tak tahu tentang aurat mereka, maka mereka ni memang akan baiklah selama-lamanya. Sebab punca kejahatan ini adalah aurat. Punca fitnah dalam dunia adalah aurat. Aurat. Tapi di dalam syurga, Adam tak tahu pun tentang aurat mereka dan mereka tertutup aurat mereka sekian lama. Jadinya dalam surah Al-A'raf, dikata bahawa sehinggalah selepas berjaya menggoda Adam dan Hawa sehingga menyebabkan mereka termakan buah daripada pokok yang terlarang itu, maka akhirnya aurat kedua-dua mereka terdedah serta merta. Maksud macam mana tu? Dia dah makan, kemudian tiba-tiba terdedah. Dikata Allah telah memberikan amaran kepada seluruh anak Adam tentang misi dan matlamat syaitan yang keji dan jijik ini. Maka firman Allah dalam surah Al-A'raf, Ya bani Adam la yaftinannakum asy-syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. Maksud dia apa? Wahai anak-anak Adam, janganlah kamu diperdaya oleh syaitan. Sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua-dua ibu bapa kamu daripada syurga, sambil ia menyebabkan terlucutnya pakaian mereka berdua untuk memperlihatkan kepada mereka aurat yang mereka sebelum ini tertutup. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dalam keadaan kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadinya, ketika mana saat dikata bahawa janganlah dengan hasutan wahai anak-anak Adam, dikata, janganlah kamu ditipu, difitnah oleh syaitan sebagaimana Nabi Adam dan bapa kamu, abawaikum, mak bapa kamu dulu Adam dan Hawa tertipu dengan hasutan syaitan sehingga menampakkan aurat-aurat mereka yang sekian lama tertutup. Dengan hasutan dan bisikan yang berterusan terhadap Adam, dia tak tahu berapa lama, mungkin ratusan tahun, mungkin ribuan tahun, wallahu a'lam. Tapi disebut sekian lama, maksudnya lama sungguh lah. Dan akhirnya iblis dapat menanggalkan dan mendedahkan aurat kedua-dua mereka dari tubuh masing-masing. Sesungguhnya misi syaitan dan tenteranya yang terdiri daripada jin dan manusia adalah untuk
menelanjangkan ataupun disebut sebagai membogilkan. Gitulah maksudnya. Membukakan. Tapi kita ada sebut membogilkan. Liarahuma tu maknanya membogilkan. Menelanjangkan. Membuka aurat. Habis. Yang anak-anak Adam yang terdiri daripada lelaki dan perempuan. Jadinya, maksudnya misi syaitan ni memang itu dulu. Aurat. Misi syaitan ni fokus pada aurat. Sebab auratlah punca utama maksiat. Yang kedua kan. Arak, aurat. Tapi kita ingat tak kat Malaysia ni? Punca masalah adalah aurat. Yang kedua, arak. Kedua arak. Aurat, kedua arak. Dua-dua ni akan menghancurkan institusi keluarga, institusi masyarakat dan sebagainya. Sebab itu, anak-anak kita perlu dijaga auratnya. Tapi proses bagaimana? Selain itu, misinya juga adalah untuk mencabut pakaian mereka dari tubuh badan dan mendedahkan aurat masing-masing. Jadinya, pembogilan atau dibukakan aurat itu, tapi kalau dalam bahasa kita memang bogil lah. Dibogilkan, begitulah. Kan? Menelanjangkan adalah untuk menyebarkan kekejian dalam kalangan mereka sehingga membenarkan dan mengharuskan mereka mendedahkan aurat sendiri. Perbuatan ini juga sebenarnya bertujuan untuk merosakkan akhlak dan menghancurkan budi pekerti mereka. Pada zaman ini, tentera iblis terdiri daripada orang Yahudi yang kafir. Mereka telah melakukan usaha syaitan, iaitu pembogilan atas para wanita. Hari ini kita nampak macam mana mereka merasakan bahawa dengan pakaian yang sweet, artis, maka mereka menjadi idola pada hari ini. Orang yang bentuk badannya lawa. Baru-baru ni saya terbaca sedikit tentang artis yang bercerai. Lepas tu bila artis bercerai, dia pakai bajunya kurus, dia pakai ubak kurus, baju fit. Oh baguslah korang bila ni lah. Jagalah diri sendiri, dah makin cantik dah lepas bercerai ni. Mau badan dah makin slim. Ini kan satu perangai syaitan yang membogilkan. Dulu waktu kahwin, belum bercerai, Masya Allah, pakaiannya tertutup. Tapi bila dah bercerai jadi macam tu, jadi makin orang perempuan puji pula, makin cantik badan tu lah, bagus ni kadang-kadang kita bercerai ni gini-gini. Kadang-kadang ini semua adalah, ingat, iblis ini kerja dia adalah untuk menyebabkan manusia ni bercerai-berai tu betul. Dan kemudian menjaga dan membuka aurat-aurat mereka. Dan ejen-ejen jadikan kita pula jadikan dia idola. Nampak? Orang tu walaupun dia dah bercerai, dah jadi ibu tunggal, badan masih cantik. Ini kan semua cerita pasal aurat. Dan kemudian kita jadikan pula idola. Idola. Jadi ini masalah paling besar. Orang yang seksi, yang tak jaga aurat, itulah yang dijagakan idola kita. Jadi dia ke atas para wanita, mereka turut-turut mempromosikan pakaian dan fashion yang seksi. Ini semua perangai syaitan. Dan jijik dalam kalangan mereka. Lalu mereka memakaikan pakaian-pakaian yang hampir tidak menutup seluruh badan. Tubuh mereka yang sebenarnya kelihatan seperti berbugil. Pemakaian yang begini boleh dilihat di tepi pantai, kelab-kelab malam dan juga tempat yang boleh membolehkan mereka berbogil walaupun mereka berpakaian. Sebab fit, walaupun pakaian tapi nampak macam tak pakai. Kena ketat. Sebab tu Rasulullah kata baju yang ketat ni sebenarnya berbogil walaupun dia berpakaian. Dosa dia sama je. Jadi apa lagi diharapkan daripada masyarakat yang terdiri daripada perkara begini? Lelaki dan perempuan yang mendedahkan aurat mereka dan berbogil dari segi baik, dari segi pakaian, akhlak, nilai dan juga budi pekerti. Cuba kita tengok dari segi masalah sosial. Di dalam dunia, cuba tengok kita pergi hospital Permai. Saya biasa pergi hospital Permai, hospital gila. Orang yang hari ini, negara yang paling depres dalam dunia ni adalah Amerika Syarikat. Dan juga kita lihat negara yang paling depres hari ini juga Jepun, Korea. Cuba kalau kita buka internet, minta maaf, negara paling porno paling tinggi Jepun. Walaupun kau cakap pandang timur, pandang ke Jepun sebab Jepun maju, paling maju dalam Asia. Tapi ingat, porno dia paling tinggi. Dan kalau tengok dalam tesis depres paling tinggi adalah Jepun. Orang yang paling depres, paling tinggi. Banyak orang sakit jiwa dan jumlah yang paling tinggi bunuh diri. Bunuh diri. Jadi, saya ingatkan tadi negara yang bunuh diri ini negara Kemboja. Kan? Saya ingatkan yang bunuh diri ini orang Rohingya. Tapi orang Rohingya tidak pernah ada kes bunuh diri. Bunuh orang selalulah tengok. Bunuh diri tak pernah. Bunuh diri tak pernah. Jadinya nak sebut orang Islam, masalah hari ini yang sebabkan orang stres bukan masalah miskin atau kaya.
Tapi masalah aurat dan sosial, arak dan sebagainya menyebabkan manusia ni takkan hidup bahagia walaupun kaya. Walaupun kaya sekalipun. Negara yang saya sebut tadi tu, semua negara maju. Dan masalah paling minta maaf di Malaysia, di Asia Tenggara, ASEAN, negara paling tinggi depresnya adalah Singapura. Pelik tak peratus paling tinggi depres, sakit jiwa, stres paling tinggi bukan di Malaysia. Walaupun negara Malaysia banyak, bukan di Thailand yang kita nampak macam Thailand kot, Indon kot, tak. Singapura, negara yang kita nampak maju, rupa-rupanya banyak rakyat dia depressed, anxiety. Nampak? Perasan tak? Benda-benda macam ni, kerana apa dia? Kerana masalah sosial, bukan masalah miskin, bukan masalah duit. Mereka boleh makankan McD selalu. Mereka boleh pergi Legoland. Mereka boleh ada duit untuk beli kereta besar, Vios, kereta BMW. Tapi mereka tak boleh selesaikan masalah depres, masalah tekanan hidup. Rupanya tekanan hidup ni, ada orang kata tekanan hidup ni kerana miskin. Tak. Kalau tekanan hidup ke miskin, pergi kampung dululah. Kat kampung. Kita dulu kawasan kampung kan. Saya dulu kawasan kampung Sungai Bagan Rengit. Kawasan tu macam mana? Kawasan Rengit. Boleh santai je orang, tak ada duit. Pergi kedai makan, saya dulu kedai runcit lama, sekolah rendah. Lagi kedai runcit depan tu. Dan sebelah kedai makan. Kedai makan yang runcit sebelah. Letang je mamak tu duduk kat kedai kopi. Minum air kopi, main dam. Masuk je, okey masuk buku masuk buku. Hidup tak ada, duit tak ada. Tapi hidup tak pernah stres. Duit tak ada. Mana ada duit? Dia let main haji. Masuk haji je, tak. Dapat juga pergi haji free. Tak. Kopi pun bayar masuk dalam buku. Bayar. Maksudnya tak ada duit nak bayar duit kopi. Tapi hidupnya, ya ilaha illallah, tak pernah rasa nak bunuh diri. Tak pernah rasa nak bunuh diri. Itu yang pertama. Macam mana orang yang kaya, yang pakaiannya, bajunya, keretanya, hidupnya, yang berketenarannya, kehebatannya, tiba-tiba top bunuh diri. Sebenarnya dia lebih stres daripada orang yang susah dan tak ada duit tadi tu. Jadi sebab apa? Sebab itulah masalah sosial. Pada hari ini, syaitan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi ajma'in, dalam tafsir Ibnu Katsir juga, ketika mana menceritakan tentang sihir ataupun tentang pertama sekali sihir paling mengerikan adalah rumah tangga. Yang kedua adalah aurat mereka. Jadi sihirnya rumah tangga dan juga cerai berai. Cerai berai ni kan menyebabkan manusia ni, aurat ni, masalah sosial, bukan masalah miskin. Ingat bukan masalah miskin. Saya jumpa ramai orang suami isteri miskin. Duduk naik motor, nak petak, dipeluknya suami dia. Masalah tak ada masalah. Tidak ada masalah apa pun. Jangan disebabkan kata bahawa masalah isu keluarga ni kerana miskin. Tak. Miskin bukan masalah. Masalah lah juga. Cuma dia bukan masalah yang sebenar yang syaitan nak jadikan orang miskin. Tak pernah. Syaitan tak pernah hasut orang supaya jadi miskin. Tak pernah. Tapi syaitan selalu menghasut orang supaya mendedahkan aurat. Jadinya, kemudian mereka menggunakan teknologi yang canggih dan moden untuk mencantikkan dan menghiaskan pakaian sebegini dan memasarkan kepada para lelaki dan perempuan melalui surat khabar, majalah, media masa lah, filem dan juga internet. Syaitan sebenarnya mengajak manusia untuk membawa pelakuan yang ditonton dalam filem-filem dan juga media masa dalam kehidupan seharian. Jadi inilah misi dan matlamat syaitan yang keji dan jijik. Itulah dijelaskan oleh Allah kepada kita sejak bapa dan ibu kita masih lagi berada di syurga. Berada di syurga. Okey. Jadi bila kita tentang dia sebenarnya ada isu kat sini ni, iaitu tentang Allahuakbar. Okey. Isu kat sini, dia punya persoalan dia belum di stop dah. Dia ada dia punya sebenarnya penerangan dia ada kat mana? Saya lupa lah. Adakah dah terangkan belum ni? Sebentar. Saya nak Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adakah selepas ni? Saya baca habis ni. Jadi saya baca dan dia ada menceritakan tentang aurat ini. Okey. Tapi rasanya benda ni dia perbahasan lahuma ini dia kata sehingga ditangguhkan kan, sehingga bab menceritakan penampakan aurat Adam. Sekejap saya nak buka sekejap. Penampakan aurat Adam dekat mana? Penampakan aurat Adam. Ada tak kat sini?
penampakan aurat Adam. Betul. Nanti dalam bab 38 baru dia ceritakan. Ni bab 35 kan. Bab 38 nanti baru dah diterangkan. Bab 38 baru dah diterangkan sebenarnya macam mana sebenarnya aurat yang terbuka. Nanti dibawakan Israiliyat cerita sebenarnya dikata Adam ni apa aurat mereka ni dia pakai baju terbuka. Tapi bagaimana cerita aurat ni? Adakah sebenarnya Adam ni dia tak tahu pun tentang aurat? Maksudnya tak ada macam seolah-olah seperti bayi ataupun anak saya yang setahun setengah yang dikeluar bila air bogil. Dia bukan pasal dia malu. Dia memang tak tahu pun tu aurat. Dia sebut telur tu pun dia tak kisah sebab dia tak ada malu. Sebab dia ingatkan telur tu macam tangan dia je. Kemaluan tu macam tangan dia je. Dia keluar ke depan pun dalam keadaan bogil dia tak malu. Sebab waktu tu dia tak tahu pun tentang aurat. Jadi fahaman adakah begitu maksud dia. Jadi sebenarnya dan akhirnya selepas jatuh fitnah, akhirnya dimakan buah larangan, barulah Allah letakkan kepada Adam tentang pengenalan aurat, barulah tahu tentang seksual dan akhirnya nak rasa dalam keadaan dibukakan aurat, rasa malu dengan aurat itu baru diletakkan setelah mana Allah menampakkan aurat yang telah selama ini tertutup. Maksudnya dia tak tahu pun tu aurat. Tapi bila dibukakan aurat mereka, barulah dia berasa malu dan menutup dengan daun-daun di pokok-pokok syurga. Jadi perbahasan itu pada bab yang ke-38. 38. Saya baca dulu. Sebelum saya nak baca dulu. Assalamualaikum Rahmawati Zakaria. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Faridah Kasmadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin amin ya rabbal alamin. Siti Hartani Solikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harakiri. Harakiri tu apa? Siapa tahu harakiri tu apa? Okey. Jadi insya-Allah. Jadi moga-moga kita dapat hari ini satu ilmu yang mungkin kita boleh mengetahui tentang makna aurat dan kenapa iblis ini terlampau ingin untuk menedahkan aurat kepada manusia kerana auratlah punca fitnah yang cukup besar kepada manusia. Selagi mana aurat tidak terbuka, selagi mana dia tahu, selagi mana aurat Adam tidak terbuka, selagi mana Adam tak mengenal aurat mereka, selagi mana Adam tak tahu tentang rasa malu dengan aurat mereka, tak rasa nak jaga aurat, maka ketika itu manusia akan tertutup dari segala pintu fitnah. Jadi saya pernah sekali mendengar orang bagi tahu dengan saya lah, iaitu anak-anak kena belajar taekwondo, anak perempuan, sebab dia akan menjaga diri dia. Okey, saya tak ada masalah sangat. Sebab saya sendiri pun silat sending. Habis belajar silat sending, habis silat sending. Jadinya abang saya pun banyak belajar silat. Semua adik-adik saya silat. Habis belajar silat kat kampung. Dan saya pun mengajar pula silat. Jadi saya tahu tentang silat. Bila menyebut tentang bela diri, tapi kenapa saya sendiri tak meletakkan anak saya yang perempuan sebagai orang yang bela diri? Bukan, itu saya punya pandangan saya. Selepas saya mendengar daripada Dr. Abdul Hamid, guru saya dululah, Dr. Abdul Hamid. Perempuan ini tempatnya tertutup. Semakin dia tertutup, semakin dia baik. Semakin ditutup. Sebab solat pun kalau boleh duduk dekat dalam rumah lebih baik. Solat fardu. Maka dalam rumah itu di bilik lebih baik. Dan dalam bilik itu tempat yang tersudut di satu tempat itu lebih baik. Jadinya, perempuan bila mana dipelihara orangnya, tutup pakaiannya, auratnya ditutup, yang Nabi ajar nak jaga perempuan ni dengan cara tu. Dengan cara jangan terlonjak-lonjak. Duduk, saya tengok masa pertandingan waktu pertandingan budak sekolah, anak dia masuk dalam taekwondo. Saya kata tadi, ini bukan cara yang Islam ajar. Kecuali perempuan dengan perempuan dia. Tak apalah. Taekwondo perempuan ni kalau dah lonjak pakai baju, kemudian wow, berjerit. Ini dah bukan cara yang Islam ajar. Kalau lah dia cuma letak dekat satu tempat, perempuan saja, okey lah. Tapi kalau dia kata nak memelihara perempuan dari segi mungkin dirogol, mungkin dari segi boleh tahan tepis, cara yang Nabi ajar adalah tutup perempuan tu. Tutup. Maksudnya, saya bila melihat benda tu, saya bila buka Dr. Abdul Hamid tu, dia bukan orang sini tau. Ya? Dia adalah orang Eropah, tapi dia masuk Islam, dia jadi doktor.
Dia masuk Islam. Contoh apa dia, lupa saya duduk mana. Dia Algeria. Tapi dia kata bahawa di Eropah, okey. Saya buka lah YouTube. Apa dia cakap? Jadi saya pun buka YouTube, cuba try buka YouTube perbezaan orang yang menutup aurat dengan tidak di Eropah. Jadinya bila saya buka betul. Bila saya pernah buka satu YouTube, saya bukan daripada dia, saya buka sendiri. Bezanya orang menutup aurat kan dengan orang tidak menutup aurat, dia buat satu prank, iaitu seorang lelaki dan perempuan duk bergaduh. Lelaki ni dia nak bergaduh dengan seorang perempuan yang seksi macam pelacur. Maka bila dia gaduh, laki-laki semua orang gini je menggeleng kepala. Dia bergaduh macam lelaki tu macam tak puas hati dengan perempuan tu. Dia pegang perempuan tu. Tapi dalam benda tu, perempuan tu seksi. Jadi laki-laki lain, orang-orang semua gitu jadi geleng kepala lah apa bergaduh kat tengah jalan gini kan. Gitulah. Tapi bila satu kali pula dia buat satu try pula dekat kawasan Eropah, orang tu tutup aurat. Perempuan tu tutup aurat dengan baik, tudungnya labuh. Tiba-tiba dia gaduh, lelaki tolak dia. Gitulah. Mungkin dia berlakon, tapi tak. Tapi walaupun dia berlakon ke tak berlakon di prank tu, tapi masyarakat ketika itu, bila tengok perempuan tu kena, laki-laki dia akan jaga dia. Dia maksudnya, perempuan tu bila ditutup aurat, orang akan nampak dia memang seorang yang baik. Sampai sehingga seorang artis, yang saya rasa dia cukup, tak sebutlah nama, seorang yang sangat seksi, tapi sekarang dia tak ada berlakon dah. Tapi dia akhir pakai tudung besar. Dia cakap waktu pakai tudung tu, dia kata apa satu benda. Waktu dia tidak meletak aurat, orang lelaki suka tepuk belakang dia. Tapi bila dia pakai tudung, dah tutup aurat dengan betul, tak ada lagi lelaki yang pegang belakang dia. Hey, kau! Gitu. Tak ada. Terjaga aurat dia. Dia terjaga maruah dia. Sebab itu, bila dirogol seorang perempuan, dalam hari ini kisah dirogol perempuan, cuba tengok balik. Pernah tak orang yang tudung besar dirogol? Kecuali dia berzina, itu hal dia lah. Itu memang masalah sosial dia lah. Dia berzina. Tapi nak tengok, masalah dirogol ni, pernah tak kita melihat bahawa orang perempuan yang bertudung labuh dirogol? Itu masalah tak pernah. Kalau pernah, TV dah keluarkan besar-besar dah. Masalahnya tak pernah kita dengar bila ada perempuan yang dirogol je, dekat belakang disentuh, diraba je, tengok perempuan tu balik. Memang macam tu perangai dia. Tak menjaga aurat. Jadi dia membuka pintu-pintu untuk dikacau. Untuk tak payah orang lain lah. Saya sendiri. Bukan orang lain. Saya sendiri. Dah faham lah. Saya sendiri, bila saya pakai t-shirt, kan, saya pakai jeans, saya dulu kat taman saya masuk dekat satu rumah, dekat rumah flat, rumah apartmen. Jadi saya ni biasa balik malam tu. Tapi saya biasa balik malam pakai jeans, kalau pakai t-shirt biasa. Masuk dalam ni biasa je. Masuk dalam lift. Tiba satu hari saya pakai jubah. Balik lambat lah. 12 malam, saya pakai jubah. Saya balik usrah lah. Baik. Terus tu pakai jubah putih dengan songkok. Saya masuk dalam, saya berjalan, jalan kaki, saya nak menuju ke saya punya apartment lah. Ada budak-budak muda kat belakang. Dia dengan budak-budak ketawa kan. Tapi bila saya lalu, kan, saya masuk kat lift tu. Assalamualaikum bang. Dia terus jadi orang yang sangat, orang-orang tu siap. Assalamualaikum. Dia boleh bagi salam kat saya, sedangkan saya sebelum pakai t-shirt dengan jeans ke, orang tak pernah bagi salam pada saya. Padahal dia tahu tak saya Islam, kan muka Melayu. Sebab itu saya kata tadi, pakaian itu menjadikan kita jadi baik. Orang akan memuliakan kita dengan pakaian dia. Jadinya, itu contoh memuliakan. Sebab itu, tips, ada orang tips dan tips saya sendiri. Betul Kak Azarinda pun tahu. Bila kita jumpa dengan seorang perempuan yang memang dia pakai tudung besar, kita automatik, Assalamualaikum Kak. Nah, kita sendiri automatik akan bagi salam pada dia. Melainkan kita jumpa dengan orang perempuan yang seksi, Melayu. Nah, kita nak bagi salam pun macam malas. Nak bagi salam pun macam malas. Dia automatik kita akan nak bagi salam kepada dia sebab dia punya lambang Islam tu ada. Lambang Islam tu ada. Jadi orang sebab itulah nak jaga anak, nak jaga isteri. Pertama, aurat dia jaga. Bukan nak jaga, tapi kedua nak dia suruh dia nak suruh dia ni taekwondo, itu hal dia lah, tak ada masalah. Tapi saya lebih prefer, kalau saya sendiri, saya memang latih sendiri anak saya berenang. Sebab tu anak saya perempuan, memang saya akan hantar tempat renang, pergi renang. Untuk dia je. Untuk dia je. Sebab tu dia malam-malam dia setiap mesti ada masuk dia punya tournament dia. Anak saya memang masuk tournament. Tapi saya tak bagi dia masuk tournament. Sebab bila tournament saya nak tengok, tournament tu mesti perempuan semua. Kalau berenang biasa tak apa. Sebab tu memang saya belajar dia berenang supaya badan dia sihat lah.
Padahal saya anak-anak lelaki saya semua memang semua pandai berenang. Orang masuk laut semua masuknya. Jadinya hari tu dia masuk laut pun pergi snorkeling, dia tu pun tak pakai pelampung. Memang saya ajar dia supaya badan dia kuat. Cuma nak sebut, hari ni bukan tak bagi kita sihat, tapi petang bagi kuat. Saya pun suka anak saya kuat. Cuma kalau kita ambil alasan pakai taekwondo untuk menjaga diri, maka itu dah salah. Pada saya bukan salah, kurang tepat. Sebenarnya perempuan dia nak jaga diri dia adalah dengan menutup aurat dia. Baru kehormatan dia akan terjaga daripada, dan kita ajar macam mana nak berkawan, bagaimana nak pergi sana, kita jaga dia punya akhlak dia. Itulah saya belajar dari segi Syekh saya, iaitu Dr. Abdul Hamid, cara mereka ni bila di Eropah menjaga aurat dia, maka automatik, pelik tak? Di Eropah kan teruk sosial. Bila anak dia pakai tudung besar je, anak dia terselamat daripada masalah sosial. Pelik tak? Bila dia lalu je semua orang takkan kacau dia. Unik. Sebab tu saya kata artis tadi tu. Bila dia pakai je tudung besar dan bertaubat, maka kawan-kawan artis tak ada lagi yang nak tepuk belakang dia. Automatik tangan saya ni ustaz. Kadang-kadang saya pakai masa raya, kadang-kadang saya pakai songkok putih. Kan? Ni Kak Mawati kan, Mak Tin. Bila saya sekarang raya pakai songkok putih. Orang tahu saya ustaz, jadi imam kat Batu Kikit. Jadi saya balik. Tiba-tiba masa sepupu-sepupu ni salam. Kan? Ni salah. Ni masalah ni lah, masalah sepupu kawasan Batu Kikit. Mereka ni sepupu-sepupu salam. Sepupu-sepupu, keluarga saya tak macam tu. Keluarga saya memang keluarga agak daripada bapak saya memang agama, tak ada. Ni sepupu-sepupu mak dengan sepupu dengan jiran Mak Teh, Ipoh Duai, dia boleh salam. Kadang-kadang Ipoh Duai boleh salam. Satu hari yang perempuan ni sepupu lah sepupu rumah saya. Dia pusing salam dah, salam nganga, salam ngalong, dengan adik-adik lah dan adik-adik ni. Salam tak ada salam sebenarnya, tak ada salam. Tiba-tiba dekat saya, ni dia tak salam. Unik lah. Satu benda, sebab tu masa tu saya pakai jubah. Berbalik semayang. Masa tu saya pakai jubah. Saya orang tak salam. Perempuan tu tak salam, sepupu tu. Tak salam. Unik tak? Satu benda yang bukan nak kata, mungkin dia tengok muka saya terpegun kerana handsome ke, Wallahualam lah, saya tak tahu. Tapi, saya tarik balik. Cuma, pakaian akan menjadi perisai. Sebab tu kalau ada orang suruh pakai niqab kan, macam Kak Azrina pakai semua ni, orang lelaki pun nak salam tak berani. Contoh, Tuan Guru Haji Hadi, Tuan Guru Nik Aziz, okey. Walaupun dia bercampur dengan dulu sebelum dengan DAP, dengan ini, saya pernah datang banyak kali. Jadi bila saya tengok, dengan pakaian dia jubah, dia campur dengan, saya tengok, masa dia berhimpun, tak ada lagi orang yang nak peluk dia ambil gambar. Tapi baru-baru ni Mak Sabu, orang perlu ambil gambar orang Cina. Dia kata ingatkan macam bapak dia. Tapi kenapa orang tak anggap Tuan Guru Nik Aziz macam bapak juga? Walaupun rapat. Sebab satu lagi, sebab memang orang bukan Islam pun akan malu nak bergambar dengan dia sebab dia pakai jubah. Dia pakai jubah, dia tahu dah orang ni kuat agama. Memang tak boleh pegang badan dia. Tak boleh pegang. Dia tak ada alasan lah itu ini, tapi sebenarnya aurat dan pakaian yang menutup itu dapat menjaga aurat, baik lelaki atau perempuan. Malahan perempuan lah yang lebih lagi yang sangat-sangat menjaga aurat mereka, kena menjaga aurat mereka. Jadi wallahu alam. Jadi insya-Allah sampai sini saja, dan bab yang akan datang kita masuk dalam bab iaitu sampai bab 38 baru diceritakan minta maaf. Tapi bab yang ke-36, hiasan godaan syaitan dengan kekuasaan kehidupan yang berkekalan. Kenapa? Sebelum lagi Adam dibuka aurat mereka, sebenarnya lama dah syaitan sebenarnya dia apa yang diwaswaskan sampai terbuka aurat tu, itu selepas dia terbuka aurat. Tapi sebenarnya awal mula bagaimana Adam ini diwaswaskan bukan kerana aurat, tapi kerana kekuasaan dan kehidupan yang berkekalan. Sebab tu disebutkan asyajaratil khuldi, pokok kekal, yang kalau kamu makan, kamu akan kekal seperti malaikat la yumla, yang tidak akan tu. Jadi kat situlah sebenarnya iblis menghasut, bukan untuk membogilkan, itu sebenarnya tujuan. Tetapi sebenarnya hasutan was-was itu dimulakan dengan supaya Adam ini diberikan kekuasaan seperti malaikat, kekal abadi. Jadi manusia ni nak cantik satu hal,
aurat itu memang hal. Nak hidup lama, itu memang satu hal. Kekuasaan, ketamakan, ketenaran, itu memang kehendak manusia. Semua disatukan sehingga iblis menghasut Adam sekian lama hingga Adam tertipu. Ingat, semua itu boleh jadikan pedoman kepada kita. Dan cuba bab hari ini just berceritakan tentang aurat. Jadi kenapa Adam difokuskan aurat, yang kemudian nanti difokuskan kepada kekuasaan dan ketenaran dalam kehidupan, maka aurat ni adalah lebih utama kerana dia adalah punca segala maksiat yang ada pada hari ini. Jadi wallahu a'lam bissawab. Ada tak yang ingin bertanya dalam message, boleh, tak ada masalah. Yang nak bertanya terus boleh angkat tangan, boleh angkat tangan ataupun terus dia unmute lah. Unmute. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan Ustaz, tentang meninggal dalam keadaan sudah berkahwin. Macam tu? Ulang balik soalan Ustaz, tentang meninggal dalam keadaan sudah faham tak? Soalan tu saya tak faham Kak Mimi. Tentang meninggal, iaitu dalam keadaan sudah berkahwin. Apa? Saya tak faham apa tu soalan. Soalan untuk apa tu? Apa maksudnya tu tentang meninggal? Meninggal dalam berpasangan ataupun single? Mana lebih baik? Oh, maksudnya meninggal dalam keadaan berpasangan. Tak ada kata lebih baik. Wallahu a'lam. Imam Nawawi sendiri pun single, tak berkahwin lagi. Tak berkahwin. Rabi'atul Adawiyah juga adalah seorang yang single, tidak pernah berkahwin. Jadi kata-kata untuk single ataupun dah berkahwin ni, wallahu a'lam lah. Tapi ada kebaikan berkahwin. Tapi kalau tidak berkahwin memang kerana tak nak kahwin, itu lain. Tapi kalau tak berkahwin memang ada sebab. Sebab tak ada jodoh, sebab memang dah nak berusaha, itu lain. Tapi memang kalau dalam ada satu riwayat menunjukkan bahawa berkahwin itu pahalanya lebih tinggi daripada orang yang single, tapi itu dari sudut yang berbeza. Yang itu saya tak boleh kupas sebab saya tak depan saya kitab. Depan saya kitab tentang hal itu. Hal itu. Tapi kalau mengatakan bahawa orang yang mati dalam keadaan bujang dan kahwin ni berbeza, itu saya tak pernah setuju lah. Tak pernah setuju sebab dari sudut yang berbeza. Sebab ada orang tak berkahwin kerana apa? Kena tahu dulu. Kalau tak berkahwin memang dia anti kahwin, dia tak suka dengan lelaki, dan itu dipanggil tidak dikira umat Nabi SAW sebab dia menolak untuk berkahwin kerana ada sebab. Kerana dia memang tak suka dengan perkahwinan sebab perkahwinan ini memang menyusahkan, perkahwinan ini. Yang ini tak boleh. Sebab Nabi yang suruh berkahwin. Tapi kalau dia tak boleh berkahwin sebab dia nak jaga mak, tak boleh, mungkin dah dapat ni orang tak nak dia, dan mungkin dia lepas bertunang dia mungkin begini yang tak ada masalah. Jadi tak berkahwin pun ulama membahaskan tak berkahwin disebabkan apa? Tak berkahwin yang disebabkan tak mengaku umat tu dalam bab apa? Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah siapa tadi yang angkat tangan? Ke admin. Siapa admin? Insya-Allah. Ya Ustaz. Yes, ada apa? Untuk Bacaan Al-Mulk Ustaz. okey, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Kak Akak Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, sikit tentang huraian aurat hari ni kan. Ha. Bila Ustaz kata Allah yang mencampakkan rasa malu selepas Adam faham bahawa yang tu aurat. Maknanya keadaan sebelum tu memang dalam keadaan yang bertutup jugalah kan, walaupun dia tak faham yang tertutup tu adalah aurat dia. Betul. Okey. Dan lagi satu, bila saya link balik dengan keadaan sekarang, sebab kebetulan petang tadi lepas balik dari majlis Bunda N, adalah perbualan dengan sahabat ni. Dia ceritakan tentang orang-orang sekeliling dia yang diorang ni baik, belajar mengaji semua dengan dia. Tapi orang-orang elit Ustaz, dan ada seorang tu dia nyatakan tentang kenapa dia free hair. Dia kata dia suka, teringin nak bertudung, tapi rasa sayang lah sebab cantik rambut ni. So saya cuba link bila Ustaz kata Allah campakkan rasa malu tu kan. Ada masalah ke Ustaz bila orang tak rasa malu ni? Macam mana nak cakap? Wallahualam. Okey, disebut dalam kitab ni pada ayat ini saya sikit masuk dalam bab 38 tu sikit masuk 38 yang patutnya belum cerita tapi cerita sikit. Sebenarnya dia menceritakan tentang apakah aurat itu. Bagaimana mungkin dengan makan buah itu menampakkan aurat? Soalan dia. Di manakah aurat tersebut? Sebelum makan. Jadi sebelum maksudnya cerita dia adalah aurat. Aurat ini
disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diletakkan dalam fitrah hidup manusia rasa malu. Tiba-tiba Nabi Adam terus rasa malu dengan aurat mereka. Maksudnya, fitrah manusia sebenarnya, aurat ini akan menyebabkan kita rasa malu. Fitrah manusia kan suka pada beragama. Kan, fitrah manusia Allah sebut memang akan ingin beragama. Tapi ada tak orang yang tak beragama? Ada. Sebenarnya dia dah melanggar fitrah dia. Semua fitrah nak berkahwin, tapi ada orang kata aku tak kahwin pun tak apa. Itu masalah. Tapi sebenarnya gini, dah begitu juga aurat. Mereka sebenarnya telah menyebabkan kenapa mereka tak ada rasa malu. Yang itu kadang-kadang terfikir kan. Sedangkan aurat itu adalah satu perkataan. Tapi kalau yang uniknya, anak ini bukan anak saya ni, anak Dr. Abdul Hamid. Dia punya tahap malu dia tu. Dia ni diajar daripada kecil tentang aurat. Lalu dia pakai niqab. Dia pakai niqab bukan mak dia suruh, mak dia tak pakai. Mak dia Algeria tak pakai. Jadi anak dia ni nak pakai kat sekolah. Jadi pada kecil sekolah rendah, dia dah mula pakai rajanan, dia pakai niqab. Sampailah tingkatan 2 dan 3. Masalahnya, kadang-kadang dia pergi balik Terengganu. Nak jumpa nenek dia. Ini yang mak dia Melayu, Terengganu. Masalahnya depan nenek pun bukan rumah pakai tudung. Pakai tudung. Nak buka niqab, buka lah kan nenek kau tu kan. Lepas tu sampai dekat rumah, dia kata tadi dekat rumah saudara mara, buka je lah, tak ada masalah. Sebab saudara mara ni tak jatuh fitnah. Kita dari orang luar macam raya, buka je tak ada masalah. Tapi tak naklah dia malu. Sebab itu Allah campakkan rasa malu tu hebat. Sampai dia tak ada dosa pun, tapi sampai malu. Saya kata, you hebat. Sampai saya terai kat anak saya, satu benda. Iaitu, bila dia balik kampung, saya tak ada. Saya tak ada. Bila balik kampung, dia ikut dengan poksu dia, pergi sana dengan ni. Dia masa tu, masa nak keluar, dia tak pakai tutup aurat dengan betul. Pakai lengan panjang. Kalau dia pakai tutup poksu, dia orang pergi. Tak apa pakai tudung je, dia pakai lengan pendek. Dia tak biasa. Lalu dia pun pergi satu kedai tu pakai lengan pendek. Lepas tu dia berjalan. Lepas tu dia satu macam terus bagi tahu kita. Tadi kita pergi kedai pakai lengan pendek. Ya Allah, dia kata lengan panjang tak adalah benda. Dia memang tiba-tiba padahal baru dah jadi 2. Dah 3. Dia tak biasa dengan saya. Jadi bila dia buka automatik sendiri, dia rasa macam rasa pelik. Tapi padahal kalau ikutkan postu saya, orang Batu Kikir, budak kecil dah jadi 2, pakai lengan pendek, pakai tudung dah okey lah. Kan? Tapi itu sebenarnya sebab tu kita kena didik manusia ni dengan agama. Agama ni kan fitrah. Iaitu ini adalah aurat, ini adalah aurat sehingga dia terbiasa dengan fitrah tu. Terbiasa dengan fitrah. Jadi orang perempuan tu dia bukan pasal tak rasa malu. Tapi sebenarnya dia bukan telah rasa malu, sebabkan dia ni orang kata tadi, dihasut syaitan sehingga rasa ingin cantik tu lebih tinggi daripada rasa malu. Lebih tinggi dari rasa malu dia. Wallahualam. Saya pun tak tahu. Tadi saya kena baca sampai habis betul-betul ni, ulang balik dalam bab ni. Kenapa kita ni betul juga tu? Kenapa Allah bagi tahu dalam Quran itu adalah fitrah? Kalau fitrah memang rasa malu. Macam juga orang tengoklah. Sekarang ni kita malu tak nak pakai spender je kat luar. Tapi kenapa ada orang yang pakai spender je kat luar? Kan tadi terfikir juga majoriti kita private part tu semua orang rasa malu. Semua orang akan rasa itu aurat. Tapi terfikir ke ada juga yang selamba je kat tepi pantai semua boleh macam tepi pantai. Tanya dulu dengan orang yang main gym drama tu, yang Melayu tu. Yang gym drama Melayu siapa? Yang pakai baju kurung kan. Tapi dia kadang-kadang dia kerja gym drama. Dia kan pakai spender je. Dia menunjukkan dia Olimpik tau, hari tu juara. Dia menunjukkan spender dia seluruh dunia depan orang. Dia menunjukkan dia pakai spender kepada seluruh orang dalam dunia ni. Bayangkan dia pakai spender, ada orang rekod dia pakai spender. Kebanyakan malu tak? Tapi kenapa tanya yang balik dia tak rasa malu? Yang ni, itu memang saya tak boleh terima sebenarnya. Jawapan dia. Dia kata itu adalah dia punya profesional dia. Saya ni profesional. Saya tahu di mana saya nak buka sebab pakai itu, dan di mana kalau saya keluar macam biasa, saya pakai baju kurung dia kata. Tapi dia dalam kerja saya profesional. Jawapan dia memang tak boleh tahu, tak boleh, cannot brain lah. Jadi wallahualam, tapi jawapan tu memang betul lah. Saya pun terfikir juga. Macam mana yang Allah bagi tahu itu adalah fitrah, tetapi kenapa ada orang rasa tak ada rasa malu dengan fitrah tersebut? Sepatutnya fitrah manusia memang ingin menutup aurat. Begitulah fitrah manusia ingin bertuhan, tetapi ada orang yang liberal atau bukan liberal, apa tu? Ada orang yang dalam keadaan hari ini etis,
yang tidak ingin beragama. Sebenarnya mereka telah keluar dari fitrah. Cuba untuk menghalang fitrah itu. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah dalam bab tu nantilah kita kupaslah dalam bab yang benar-benar kita mengkupaskan tentang aurat itu pada bab yang ke-38 insya-Allah. Jadi Terima kasih insya-Allah banyak Sir. sama-sama insya-Allah moga-moga kita terus masuk dalam surah Al-Mulk. Kalau kita masuk Al-Mulk, kita baca dulu surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور
أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran yang kami baca pada malam ini. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan wa shifaan. Berikanlah Al-Quran yang kami baca pada malam ini sebagai imam ikutan kami, sebagai cahaya menerangi kami, sebagai rahmat kasih sayangmu kepada kami, sebagai hidayah petunjuk kami, dan sebagai syifa dan penawar bagi penyakit-penyakit yang kami hadapi. Allahumma dzakirna minhu ma nusina, di saat mana kami dilupakan, dilekakan, selalu ingatkan kami untuk kami selalu dapat mendekati dan membaca Al-Quran. Wa 'allimna minhu ma jahilna, di saat mana kami jahil ajarkanlah, di saat mana kami tidak faham ya Allah fahamkanlah, di saat mana kami tidak pandai pandaikanlah kami membaca Al-Quran. Warzuqna tilawata suratul Mulk, berikan kepada kami rezeki untuk kami dapat selalu membaca surah Al-Mulk ini fi kulli lailin, pada setiap malam. Warzuqna, dan berikan kepada kami rezeki ya Allah tilawatul Quran, untuk kami dapat selalu membaca Al-Quran ana al-lail wa atrafan nahar, di sepanjang malam dan siang. Waj'alhu lana hujjatan, dan jadikan Al-Quran yang kami baca sebagai hujjah, wa syafaatan fil qabr, dan Al-Mulk yang kami baca ini sebagai syafaat di kubur kami ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan semesta alam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Ustaz kerana sudi berkongsi ilmu pada malam ini, dan terima kasih juga atas doa Ustaz sebentar tadi. Semoga doa yang diaminkan oleh lebih daripada 60 orang ini, Allah akan terima doa kita insya-Allah. InsyaAllah kita akan bersama Ustaz lagi pada hari dan waktu yang sama minggu hadapan, dan kita akan berjumpa lagi untuk kuliah subuh esok bersama dengan Imam Muda bagi bacaan Yasin dan Tahlil. Juga pada pukul 9 kita akan bersama kuliah duha bersama Ustaz Farid untuk hadis 40 Imam Nawawi, dan seterusnya kita akan bersama Yang Amat Arif Datuk Haji Abbas bin Nordin untuk kuliah maghrib insya-Allah. Kita tangguhkan dahulu kuliah Isyak pada malam ini, dan mohon Ustaz tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Terima kasih semua jemaah. Terima kasih Ustaz, dipersilakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr
innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.